You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Kali ini saya akan bercerita lagi mengenai ekspedisi dan bagaimana akhirnya ekspedisi berpecah dan kemudian muncul satu jenama iaitu Real Ekspedisi. Pada tahun 1997 lebih kurang apabila Mael menyiapkan ataupun memasukkan rakaman vokalnya bagi album Brutal. Sebelum daripada masuk vokal itu, mereka telah berlaku satu permasalahan dalam ekspedisi sehingga menyebabkan Mael memasuki vokal sendirian berhad. Maknanya band boy dah tak bersama dengan Mael, tapi Mael menyudahkan kerja-kerja rakaman album Brutal kerana ia termaktub dalam perjanjian dengan syarikat rakaman iaitu Live Record. Jadi Mael telah terpaksa melakukan kerjanya untuk menyelesaikan album terakhir yang bersama dengan Live Record bagi dirinya. Jadi apabila album itu siap, iaitu apabila album Brutal siap, maka Mael pun telah mengasingkan diri daripada kumpulan ekspedisi. Pada ketika itu, ekspedisi yang dianggotai oleh Ezo, Zwa dan Amy tidak lagi mempunyai vokal ataupun mereka tak ada vokalis dan mereka telah mencari ganti kepada Mael iaitu Ali daripada kumpulan Terra Rosa. Semua tahu Ali telah bersama dengan ekspedisi berjalan untuk show dan sebagainya. Jadi Mael terkontang-kanting di sana. Jadi ini adalah sebenarnya satu daripada sejarah hitam yang telah dilalui oleh Mael ekspedisi sepanjang karier dia. Saya akan bercerita lebih dalam mengenai apa yang berlaku, konflik yang berlaku apabila Mael keluar daripada ekspedisi pada peringkat itu, bagaimana apa yang berlaku, konflik yang berlaku dalam dirinya di satu video yang lain selepas ini. Pada kali ini saya mengkhususkan penceritaan saya kepada bagaimana Real Ekspedisi terbentuk. Pada dasarnya apabila Mael tidak lagi bersama dengan kumpulannya iaitu 3 anggota lain, maka Mael telah paralyzed ataupun lumpuh dalam segala aktivitinya dan dia telah bertemu saya dan pada ketika itu saya memberi kata semangat kepadanya. Saya tahu kerana ekspedisi adalah satu kumpulan yang kami bersama tubuhkan dan kini tiba-tiba kami berdua tak ada lagi dalam ekspedisi. Maknanya orang-orang yang kami bawa masuk ke dalam ekspedisi telah membawa ekspedisi pergi dari kami. Begitulah anggapan kami pada ketika itu. So, jadi saya telah berbincang dengan Mael untuk membuat gerakan supaya kita dapat menghidupkan Mael yang telah layu long lay. Mael dah tak ada mood dia dah tak ada mood, dia kata pergi mampus lah dengan ekspedisi, dia kata. Saya kata dekat dia, mana boleh, that is your group yang kamu tubuhkan dengan saya. Memang betul mereka pun sekarang ni ekspedisi kerana dah keluar album dengan mereka apa semua, tetapi pada hakikat sebenarnya asal usul ekspedisi itu kita. Jadi kamu tak boleh just let it go like that. Lagipun kamu apa yang kamu boleh buat selain daripada menyanyi? You are star now. Everybody know you. Semua orang tahu you. Album Brutal daripada darjah 1 kita PNU Timur Barat Brutal semuanya meletup. Hasil nyanyian you, brother. So Mael pun diam. Dia kata, "Tapi aku nak buat apa ni?" Mael tanya kepada saya, "Tapi aku nak buat apa? Macam mana aku nak buat?" Saya cakap dekat dia, "Takkan kau tak ada line up mana-mana band boy ke apa semua?" Dia kata, "Aku sebenarnya bukan ni, aku blank lah, aku dah fed up dah." Dia kata, "Aku dah tak nak, kalau boleh aku tak nak involve dah dengan orang-orang lain." Lepas tu saya cakap dekat dia, "Mana boleh, you tak boleh bergerak solo.
Mael, kau tak boleh bergerak solo, engkau kena ada band. Kita tak jadikan diorang band boy kau pun tak apa. Mereka ni kita kena ada pengiring. Maknanya setiap kali kau nak berjalan show apa semua, aku boleh dapatkan show untuk kau. Aku akan bergerak balik seperti dulu. Tetapi kau perlu ada band boy ataupun pengiring. Jadi Mael kata, okey. Jadi bab ini sekarang ni aku buntu, aku dengan family dan sebagainya, ada banyak masalah lah Eddie. Okey, tak apa. Masalah engkau dengan family engkau, dengan anak-anak engkau, dengan lain-lain tu, kalau dalam masalah keuangan itu aku bantu dulu. Sementara ini aku akan cuba carikan satu band pengiring lah untuk engkau. Jadi pendekkan cerita, saya pun ke Heaven Studio di Ampang Point. Minta maaf. Itu di peringkat kedua. Peringkat pertama saya telah pergi ke satu lokasi, iaitu di salah sebuah konsert Nescafe. Waktu dulu kan ada minuman lah, rokok lah, boleh buat konsert kan. Jadi waktu tu ada konsert Nescafe. So saya pergi ke sana dan akhirnya saya berjumpa dengan Boy. Waktu itu Boy Melissa. Dia ada banyak kumpulan lain, tapi yang saya kenal dia Boy Melissa lah ketika tu. Jadi saya panggil Boy dan duduk. Saya cakap, Boy, aku ada sikit projek lah untuk kau. Tapi itu pun kalau engkau dengan band Boy boleh perform lah. Maknanya aku akan bagi engkau beberapa lagu, mungkin dalam 13 lagu, untuk engkau berlatih. Engkau gitaris, kau carilah drummer dengan bassist untuk berlatih dengan kau. Aku nak 3 piece. 3 piece. Lepas tu Boy pun tanya, ni projek apa di? Kita orang nak backup siapa? Projek ni kau akan backup Mael Ekspedisi. Kau biar betul di, kata Boy. Bolehkah saya menolong saudara bertiga? Tuan, kita 3 orang boleh main muzik. Bolehkah kita bikin satu orkes? Boleh. Saudara main apa? Saya main rhythm gitar. Rhythm kita. Coba. Bagus. Saudara? Saya main bass gitar. Bass gitar. Coba. Bagus. Saudara main drum? Saya main drum. Coba. Bagus. Saudara hanya kurang satu gitar lagi, yaitu lead gitar. Nanti saya tunjuk cara-caranya ya. Baik, Tuan. Sekarang ni aku tengah tolong dan bantu Mael. Dia dah melepek, aku tak nak dia mati terus. Aku kesian dekat dia. Aku kenal dia daripada muda, daripada dia bujang, dan we are very close. So aku tak nak dia tak aniaya lah macam tu. Jadi Boy kata okey, kita akan berlatih. Kemudian Boy telah memanggil 2 orang temannya, iaitu kalau gitaris tadi Boy daripada kumpulan Melissa, kemudian drummer Harry, masa tu ada yang kenal Harry daripada kumpulan Memo. Harry daripada kumpulan Memo, dan bassist Boy telah memanggil Lily daripada kumpulan Leon, kumpulan Leon. Ni antara tengok ni gambar Lily waktu ketika dia dengan kumpulan Leon, dan juga Harry dengan
kumpulan memo-memo. Memang mereka bukanlah nama besar dalam industri, tetapi saya hanya nakkan backup band ataupun band pengiring untuk mengiringi Mael, untuk Mael jalan show lah, maknanya supaya kita boleh ambil show untuk Mael. Jadi saya telah memberi Boy, Billy dan Harry 13 lagu macam tu untuk cukup untuk satu persembahan di funfair atau sebagainya. Jadi mereka telah berlatih dan pada hari tertentu itu saya telah ke Heaven Studio di Ampang Point dan saya melihat sendiri macam mana mereka berlatih. Apabila mereka telah berlatih dan kemudian saya dapati mereka dah okey. Mereka telah dapat catch up dengan lagu-lagu yang saya bagi pada mereka itu. Kemudian barulah saya bawa dan memanggil Mael pada hari lainnya untuk jamming dengan mereka. Itu episod pertama. Okey, kita bersambung lepas ni. Dalam episod kedua ni, apabila Mael datang dan cuba menyanyi dengan Boy, Melissa tadi, Lily, Leon daripada kumpulan Leon dan Harry dari kumpulan Memo-Memo, Mael telah datang semangat ya. Dia telah datang semangat dan begitu teruja ya yang dia akan kembali bergerak. Dan waktu ketika itu timbul beberapa masalah, iaitu nama apa kita nak pergi. Kita nak pergi show dengan menggunakan nama apa. Jadi kalau boleh, ini kata Mael ya, kalau boleh aku tak nak kena-mengena langsung nama tu dengan ekspedisi. Saya dengar dan kemudian saya cakap dia, mana boleh. Kenapa pula engkau tak nak guna ekspedisi? Yalah Di, aku malas, dia kata. You all know lah Mael kan. So aku malas Di, aku malas nak jadi problem, aku tak nak ada masalah dengan siapa-siapa. Saya cakap ini bukan masalah, ini masalah hak. Engkau pun ada hak, mereka nak jalan dengan ekspedisi, jalanlah. Kamu pun kena jalan dengan ekspedisi. Cuma mungkin akan ada ekspedisi A, ekspedisi B. Tak boleh lah, tak cantik ekspedisi A, ekspedisi B. Kalau dia orang dah jalan, kumpulan bekas-bekas band boy kamu tu dah jalan dengan ekspedisi, why not kita letak real ekspedisi? Saya mencadangkan kepada Mael, real ekspedisi. Mael ketawa panjang, ketawa besar dia hari tu. Dia kata, Eddie, dia kata, real ekspedisi ya, real ekspedisi. Habis tu diorang tak real, kata Mael. Diorang tak real lah ya. Kita orang pun gelak, ketawa hari tu dekat studio. Akhirnya Boy, Melissa dan band boy lain Lily, daripada Leon dan Harry, daripada Memo-Memo kata betul juga Eddie cakap. Mael is ekspedisi, tapi kalau lepas tu saya tambah lagi. Saya kata kalau kita guna ekspedisi, dia jadi clash lah. Sebab dia tak nampak lah identitinya. Sana pun naik poster ekspedisi, kita pun naik poster ekspedisi. Dia jadi masalah lah kepada penonton ataupun fans kau. Jadi bila kita letak real ekspedisi, orang akan memilih ekspedisi, dia tak akan pilih real ekspedisi kita punya. Tetapi lambat laun satu hari nanti apabila mereka tahu yang real ekspedisi ni adalah penyanyi asal, iaitu engkau, dan ekspedisi itu telah gantikan dengan Ali. Jadi pastilah fans nak tengok balik. Sebab apa? Album waktu ketika itu hanya brutal, sampai brutal semuanya kau nyanyi. Maknanya 4 album semuanya kau nyanyi. Jadi mestilah orang nak tengok macam mana vokal asal menyanyikan lagu-lagu ni, sebab dia orang tak sempat lagi nak tengok. So kita perlu bergerak slow. Mungkin 300 orang, 200 orang, 300 orang. Kita akan naiklah slow-slow. Sebab orang takkan datang real ekspedisi. Ini bukan ekspedisi ni, entah siapa-siapa band mana entah letak nama real ekspedisi. So fans yang mana teringin rasa hati dia kuat, dia akan datang.
Tapi yang belum kuat, dia akan fikir, kita pergi sanalah, ekspedisi. So itulah yang membezakan waktu ketika itu. Jadi saya telah bermula semula seperti mana permulaan ekspedisi. Saya terpaksa melakukan promosi, dan kemudian saya membuka majalah konsert khusus untuk mempromosi real ekspedisi kita, sebab majalah lain tak cover kita. Dia orang tak boleh cover sebab apa? Ekspedisi yang di sebelah sana covered by live record, kita berjalan sendiri. Okey. Jadi pada peringkat awal, apabila Mael melakukan latihan di Heaven Studio, Ampang Point itu, tiba-tiba Lily jatuh sakit. Lily tak dapat bersama, tak dapat meneruskan, dia sakit. Mungkin pressure kan dengan kamu tahulah bila kita berlatih dengan Mael is someone Raja Fanfare kan, dia mestilah bising ni. Bukan semua orang boleh terima cara Mael. So mungkin Lily depressed, merasa ni, dan dia sakit. Jadi kita tak boleh tunggu Lily, kita kena move, kita dah terlalu lama menunggu. So begitu juga dengan Harry pun akhirnya tertekan dan tak boleh meneruskan bersama Boy. Jadi saya cakap kat Boy, kalau macam tu, itu tanggungjawab engkau lah. Sebab engkau panggil Lily dan Harry, aku dah accept, dan kita dah berlatih dah sangat dengan Mael. Sekarang ni Lily sakit, Harry pula ada masalah lain, dan engkau kena atasilah benda ni. Aku bagi kau tempoh yang paling dekat lah. Aku nak band Boy yang boleh main. Alamak, Boy pun cakap, pening aku macam ni. Kau pening ke apa ke tak kira lah, aku lagi pening. Aku kena jaga Mael, aku kena fikir tentang dia. Kau kena fikir band Boy. Aku tak nak fikir band Boy sebab itu kau punya bidang. Biar maknanya expertise do the things. Boy di Heaven Studio tu, masa tu Heaven Studio milik Mus. Jadi Mus bukan Mus May, Mus Heaven Studio. Jadi Boy Melissa ni, dia telah nampak adik Fahrenheit. Adik Fahrenheit kerja dengan Mus di Heaven Studio tu. Jadi adik dia nampak adik, kemudian dia nampak juga Joe datang. Adik sebab dia ada ada kekangan iaitu dia kerana dia kerja di studio tu. Jadi Joe free. Jadi Boy telah bincang dengan Joe dan membawa masa Joe dulu. Maknanya Boy dengan Joe, dia orang jalan dulu berlatih tentang. Jadi maknanya perkara ni pun saya dapat tahu saya cerita ni daripada Boy lah. Saya tanya Boy, masa kau berlatih tu macam mana? Siapa masuk dulu? Joe masuk dulu ke atau adik masuk dulu? Boy kata Joe dulu sebab adik dia ada komitmen dengan studio tu, dia kerja dengan Mus. Akhirnya bila Joe dah masuk, Joe ajak je adik. Dia kata, jom lah adik, kita jalan show lah. Kita band Boy kan, kita kena pergi show lah. Tak kira lah siapa kita bawa. Fahrenheit masa tu tak berapa banyak show. So jadi Joe kata, why not kita gerak dengan ni, nanti senang-senang kita cakap lah dekat Eddie. Kita minta tolong dia masukkan Fahrenheit. Lepas kita besok tu Fahrenheit ke apa ke, boleh juga kita jalan Fahrenheit. So buat masa ni kita masuk S-band pengiring Mael dulu. So adik bersetuju dan akhirnya mereka bertiga, Boy Melissa, Joe Fahrenheit dan juga adik Fahrenheit. Mereka telah berlatih dan sebagainya. Dan combination mereka ni sangat serasi. Dan kemudian saya pemanggil Mael lagi sekali. Mael datang, Jamie dan semua. Kali ni Mael kata, okey, kita boleh move tadi. Maknanya green light untuk move ke show hanya terletak kepada Mael. Kalau dia kata okey, maknanya dia dah setuju untuk berjalan, maknanya dia dah boleh ambil risiko, barulah saya akan masukkan dia ke show-show. Jadi kami pun bersedialah waktu tu. Okey, kita go for third stage. Nama kau bunga. Okey, bertemu lagi pada peringkat akhir ataupun fasa penubuhan tadi.
asalnya band Boy yang mengiringi Mael tu adalah band pengiring. So saya telah mencadangkan Real Expedition untuk diguna band ini supaya mengikat juga nama ekspedisi tadi. Jadi apabila kita mula berjalan di funfair, di show-show, kemudian semakin lama semakin ramai orang yang datang, daripada 200 mati show mati mula-mula mati. Macam mana saya bawa ekspedisi mula-mula? Macam tu lah. Lama-lama tak hari berganti bulan, dia dah jadi 3,000 orang, 4,000 orang, 5,000 orang. We alive back. So Mael telah kembali menempa nama. Maknanya orang dah tahu lah, bila sebut je Real Expedition it's original singer ataupun original vocalist. So semua orang datang beramai-ramai tengok. So band Boy ni macam mana? Apabila Boy Melissa ni dia main atas stage, kita tengok dia diri dia, macam mana dia main dengan Melissa, macam tu dia berdiri. Jadi saya telah menegur dia. Saya kata, kau nak main dengan Mael, kau nak berdiri macam tu, tak boleh lah Boy. Habis aku nak kena buat macam mana? Aku bukan pedi, Boy kata. Aku tak nak over lah. Nanti kan aku buat showmanship over kan, orang akan ingat aku nak lebih-lebih pula. Ekspedisi betul punya pun tak ada macam ni. Gitaris sebenar ekspedisi pun tak buat macam ni, kau nak buat. Kau jangan kira lah orang kata. Saya cakap, jangan peduli apa orang kata. Aku nak kau start daripada next show, start daripada latihan selepas ni, aku nak kau perform macam mana kononnya kau atas stage, supaya kau tak kekok. Jadi dalam studio tu aku dah nak tengok dah. Aku tak nak tengok atas stage. Kau kena perform, kau kena headbanging, kau kena belincah, kau kena lebih daripada Izo lah. Sebab engkau bukan ekspedisi. Engkau kena tunjuk kepada mereka yang engkau lebih bagus dari segi showmanship. Mungkin dari segi sudut petikan kita, mungkin kau tak dapat lah nak proof kerana kau tak ada album dengan ekspedisi. Tapi showmanship, kau boleh atasi Izo dia macam tu, dia punya showmanship kita pun tahu. So kau kena atasi lah, kau kena pusing macam dan sebagainya. Akhirnya kita tengok apa yang berlaku. Begitu juga dengan adik, saya tegur, you have to combine with Farid, with Boy Melissa. Jadi mereka telah melakukan persembahan, dan pada ketika itu Mael pun heran, kenapa band Boy aku macam ni sekali ni? Jadi dia pun jadi bertambah semangat, dia pun jadi ni. Jadi masa tu Real Expedition pada satu kedudukan yang sangat best. Dan pada satu hari tu selepas show, kita telah makan di salah sebuah restoran, dan Boy dengan Mael dia pergi ke toilet sekejap. Jadi waktu tu saya ikut di belakang. Mereka masuk toilet dulu, saya dekat belakang. Kemudian ada seorang budak tu, brother tu, dia tanya, bro, apa tu Mael Mael Expedition? Ya, saya cakap. Tadi show kat sini, lu apa tak datang? Saya kerja bro, kata. Lepas tu budak ni masuk, saya dengar lah perbualan dia dengan Mael, dengan Faris lah. Dia tegur Mael dengan Boy. Dia kata, brother, lu gitaris baru ke ekspedisi? Mael kata, ini gitaris Real Expedition. Kita orang bukan ekspedisi, kita orang Real Expedition. Mael cakap. Lepas tu brother tu cakap, bro, gitaris lu ni muka kan macam Undertaker lah, gua tengok. Dia kata, lu ni macam-macam lah. Mael cakap, lu ni macam-macam. Brother ni elok-elok nama dia Boy tau. Kita orang sekarang ni bila dia ikut Real Expedition, kita panggil Faris, kita tak pakai Boy. Okey. Lepas tu, bro, Mael, betul, serius, gua cakap lu, gua tunjuk lu. Brother ni boleh tarik Mael keluar daripada toilet ni. Nak tunjuk satu poster dekat dinding. Dia pun tunjuk kat Mael. Tunjuk, nampak ni? Kau tengok, bro tengok ni, Undertaker. Sama tak dengan lu punya gitaris Faris? Mael kata. Start daripada hari tu, dia pun kutuk lah. Dia kutuk Faris. Bro, Undertaker, dia kata. Jadi berlaku perkara-perkara lucu. Saya dengar masa tu, dan saya menyampuk lah ketika dekat toilet tu. Bagus lah.
bolehlah bergusti ke apa ke nanti lepas ni. Dia kita mau ketawa. We are kita enjoy lah. Waktu tu kita enjoy lah dengan apa Real SVC, kita satu team yang best lah. So kita pergi makan balik apa semua. Yang mengejutkan pada setelah satu show, apabila band boy dah naik apa semua, waktu Mael naik dan menyanyi selepas satu lagu, apabila satu atau dua lagu lah, apabila Faris goreng dan sebagainya, akhirnya Mael announce, okay, saya nak memperkenalkan band boy saya, dan dia memperkenalkan boy sebagai Faris Undertaker. So that is where nama Faris Undertaker tu terlekat dekat Boy Melissa. Sebelum tu Boy Melissa, bila dia ikut Real Expedition, kita panggil dia Faris. So Mael telah beri dia satu gelaran, iaitu Faris Undertaker. So nama itu lekat kepada dia sebagai satu trademark untuk dia, yang itu khusus diberi oleh Mael the Legend. You see, apabila legend ni bercakap, benda tu lekat dekat Faris Undertaker. Sampai hari ni orang pergi mana-mana, orang tak panggil dia boy dah. Orang tak panggil dia Boy Melissa apa semua. Orang panggil dia Faris Undertaker. So, lihat betapa kuatnya aura yang kita ada pada ketika itu. Dan dengan bantuan majalah konsert dan sebagainya, kita berjalan. Kita tak ada nak bermusuh dengan sesiapa ke. Kita cuma, saya punya motif utama adalah untuk bantu Mael supaya kerjaya dia tidak mati. Cuba bayangkan, katalah kalau ditakdirkan Allah, saya tak berjumpa Mael dan sebagainya, mungkin Mael jumpa dengan orang yang tak betul ke ataupun yang tak tepat, kerana bidang ni yang mempelopori ekspedisi pada awal adalah saya. So dia jumpa orang yang tepat untuk naikkan dia balik. Jadi saya bukan nak claim tapi itu yang berlaku, itu sejarah Mael. Dan masa tu kalau katalah saya tak jumpa dia, mungkin takdir berlainan lah. Mungkin hari ni Mael tengah jadi usahawan ke, pakai tie ke, masuk office ke, kita pun tak tahu kan. Tapi he is great rock vocalist. So saya telah menyelamatkan satu jiwa lah waktu tu. So saya bercakap pada diri saya, apa yang aku create, aku takkan matikan. Sama je, sampai hari ni pun macam tu. Walaupun kami dipisahkan oleh orang tertentu, tapi pada saya okey. Saya nak pesan lah pada Mael, dia kena tengok balik, dia tengok daripada awal kita tubuhkan ekspedisi sampailah kita tubuh Real Ekspedisi, sampailah hari ni. Adakah pernah saya sekali je mengkhianati dia? Cuba tanya pada diri sendiri. Kemudian daripada situ Mael, saya nak pesan kalau boleh cuba dengar semua pihak. You tak boleh dengar orang sekeliling you saja. Mungkin orang sekeliling you tak suka saya, orang sekeliling you tak suka Eddie, jadi dia mungkin menyampaikan berita-berita yang berlainan. Cuba tanya beberapa orang lain yang pro and cons, ataupun takkanlah kita daripada dulu sampai sekarang, Mael, you tak kenal saya lagi. So macam kalau saya, beribu orang cakap, Mael cakap lu macam ni, lu macam tu, Wah tolak kerana Wah lebih percaya lu daripada Wah nak percaya orang lain. Mael, lu dengar ni Mael, Wah cakap sama lu ni. Okay, as a friend and brother to you, I advise you not to hear and listen to others. Call me, talk to me, it's easy way. Okay, so semoga selepas ini Real Ekspedisi kemudian ditubuhkan dan akhirnya kita menandatangani perjanjian dengan EMI untuk album pertama. Tetapi waktu kita nak keluarkan Real Ekspedisi, mendapat bangkangan daripada pihak tertentu dan juga live record. Jadi tak boleh guna ekspedisi. So terpaksa tukar pada Real X. Anda kenal Real X? Tentulah tak ada orang kenal. Sebab itu album dia sama seperti mana mula kita letak Real Ekspedisi. Ekspedisi orang dah kenal ramai. So
mana-mana letak poster ekspedisi, ramailah orang datang. Tapi bila letak real ekspedisi, siapa kenal real ekspedisi? Siapa tahu real ekspedisi? So that's why kita punya crowd kecil. Makin lama makin besar, makin besar. Begitu juga apabila real ekspedisi tukar kepada real X. Lagilah siapa nak kenal real X? Langsung tak ada bunga-bunga ekspedisi. Sebab itu album itu walaupun cantik, real X tadi, albumnya cantik, albumnya best, tapi kurang sambutan. Bukanlah kurang langsung, hambar lah sikit. Jadi lambat laun sampai hari ni barulah kita nampak real X punya Segar Dalam Ingatan, lagu-lagu yang best semua dah mula keluar di corong-corong radio. Nampak ya? Bermakna setiap orang walaupun dia terkenal macam mana pun, dia hebat macam mana pun, kalau tanpa promosi yang tepat, tanpa orang yang tepat untuk memperkenalkan dia, maka dia akan merudum, dia akan jatuh. So itu untuk semua, dan semoga ekspedisi yang pada hari ini pun ada dua juga. Dulu ekspedisi dan real ekspedisi, hari ini ekspedisi Militia dan ekspedisi Kitab Penyu. Semoga semuanya, semua ekspedisi maju jaya. Kita lupakan seketa, apa yang telah berlaku itu adalah sejarah. Hari depan itu kita lonjakkan bersama. Semoga kita mencapai kejayaan bersama. Dan saya harap semua rockers di luar sana mendengar ni, dan kita kena ingat ya, pada akhirnya kita akan mati. So jangan tinggal solat. Itu pesanan saya. Itu saja yang dapat bantu kita besok. Ini semua muzik-muzik ni akan mungkin sedikit sangat manfaat kepada kita. Tapi kita kena ingat bahawa di alam sana adalah kekal abadi. So kita kena pastikan kita jaga solat. Kerana persoalan pertama yang Allah tanya adalah solat ke tidak. Lain Allah tak tanya engkau nak cakap puasa ke apa ke tak. Dia tak nak dengar. Dia nak dengar kau solat ke tidak. Itu pertama sekali. Kalau kita lepas yang itu, insya-Allah kita lepas yang lain. So brother, make sure kita jangan tinggal solat. Dan semoga ia bermanfaat dan kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Kerana hidayah itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak boleh bagi, Nabi pun tak boleh bagi. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa semoga semua mendapat taufik dan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.